wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam Forum Suara TV. Hari ini bersama-sama dengan saya adalah calon bebas yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Berbeza dalam pelihara-pelihara kecil, selalunya calon bebas yang paling susah dapat publicity. Tapi bersama saya malam ini, Tuan Badan YB Nur Hizam Hassan Bakti, calon bebas yang terkenal, dikenali sebagai YB Viral. Terima kasih datang ke studio kami ni, YB. YB nampak penat betul hari ini. Memang penat. Berapa jam tidur satu hari sejak kempen ni? 2 jam. 2 jam 2 jam. Pukul 5 sampai rumah. 6, 7, 7.30 dah bangun. Dah bangun. Aduh. So macam mana YB tengok selepas beberapa hari ni kita dalam fasa yang terakhir? Alhamdulillah lah. Kita tengok pergerakan kita lancar. Gerak gempur kerja kita pun orang kata tak ada masalah. Dan kita turun bawah, kita mendapati sambutan yang agak merangsangkan lah. Macam mana apa kayu ukurnya? Macam mana YB boleh kata dapat saya dah panggil YB ni. Doa tak tahulah jadi tak jadi. Macam mana boleh kata dapat sokongan tu? Apa indikasinya? Indikasi dia adalah mudah saja. Okey lah. Kita dah berkhidmat hampir dekat 3 tahun lebih. Ya. Yeah. YB lain pun tak sebegitu orang kata speed dia terlalu laju. Saya laju. Maknanya saya antara YB yang orang kata 3 tahun setengah tu kita turun padang menyantuni rakyat, menyelesaikan masalah rakyat maupun lagi pada segi kebajikan masyarakat, maupun lagi segi kebajikan, bantuan kebajikan, maupun lagi segi bantuan budak sekolah, maupun lagi segi berbagai lah yang kita telah lakukan. Jadi kayu ukuran dia adalah mudah saja. Okey. Mereka yang tahu siapa Dato' Nur Hizam, okey, kenal siapa Dato' Nur Hizam, dan misalkan masalah di Dom Pekalang Batu ni agak cepat. Okay? Kalau pagi ni saya dapat, contoh ada aduan mengatakan, Datuk, saya dekat sini tu, saya ada masalah tu. Masalah apa? Masalah tentang kebajikan masyarakat saya ditolak. So now saya telefon pengarah, saya akan bercakap dengan pengarah, kenapa ditolak? Kena bagi sebab kenapa ditolak. Orang kalau tak susah, orang tak mohon kebajikan masyarakat ni. Betul. Dalam keadaan PKP ni, banyak orang yang mengalami kesusahan. So daripada situlah, okay, mereka rasa saya berbeza di antara YB yang lain. Maknanya bercakap, indirect, terus dapat jawapannya. So positif positif jumpa dengan pengundi-pengundi itu positif. Positif. Dari segi susah bertanding bebas ni, terutamanya di Semenanjung, di mana kita kena bentuk jentera sendiri, kita tidak ada parti yang menyokong kita ni apa semua. Macam mana pengalaman Datuk sendiri selepas ini kali yang kedua bertanding pilihan raya? Dia memanglah kita tahu bila kita bertanding bebas dia ibarat anak tiada bapa. Maknanya kita lah mak, kita lah bapa, kita segala-galanya semua kita. Maknanya kita akan susuk atur gerak gempur kita, semuanya saya. Strategik semua saya, daripada segi media sosial pun kita, semuanya kita. Nak. Tapi apa yang kita dapat tahu, nak macam saya ni, petani bebas, okey? Memang kita rasa kelainan dia daripada sebelum ini. Sebelum ini saya bertanding atas TKPH. Semuanya disediakan. Maknanya dari segi counting, dari segi pacar, dari segi logistik. Datang jadi pengantin ya? Ya, tapi bagusnya saya ini sebab saya ini menjadi YB yang seorang YB yang agak pelik. Saya ini YB yang kuat kerja. Maknanya YB yang berjiwa rakyat. Kita sentiasa turun padang. Jadi bila saya menghadapi bertanding atas sikit bebas, saya dah rasa macam benda ni biasa je lah. Biasa saja. Biasa saja Biasa saja. Maksudnya dari segi nak susun jentera tu macam mana? Tak ada masalah. Tak ada masalah? Tak ada masalah. Maknanya kita ambil budak-budak pelajar, budak-budak universiti yang mana memang suka kat saya. Budak-budak sekarang ni memang ada peminat Memang. You tengoklah bila keluar TikTok, berapa banyak saya punya tu. Sekejap saja keluar. Jadi memang budak-budak muda ni kita tahu memang handphone ataupun gadget memang sentiasa di tangan beliau. Jadi dia memang suka dengan saya. Jadi saya mengambil budak-budak pelajar ni sebagai part time, ini polling agent kita, kan, dan juga kita ambil kaki tangan, semua kita ambil daripada pelajar. Tak ada masalah. YB punya penampilan ni saya tengok rugged. Dengan baju t-shirt YB Viral, seluar jean, kasut, jumpa dengan ni. Adakah ini satu strategi untuk tarik anak muda ke apa macam mana? Dia tak. Saya menjadi seorang YB yang agak humble. Okay? Kita kena jadi seorang YB yang berjiwa rakyat. Okay? Bila kita berjiwa rakyat, okay, kita sanggup jadikan diri kita humble kepada rakyat. Okay? Dan kita turun padang menyantuni rakyat. Jangan ada protokol. Ini yang mereka nak sekarang ini. Mereka nak YB yang boleh mendengar suara rakyat.
Bukan datang nak kena buat interview. Nak kena buat apa? Temu janji. Temu janji. Betul. Lepas dah temu janji pula, sampai masuk YB pula ada hal. Tak dapat jumpa. Jadi memang agak malang. Pada mereka nak seorang YB yang mudah didekati, mudah didampingi, mudah untuk mereka berbicara. Maknanya YB yang tak ada protokol lah. Bukan datang dengan kita rasmi. Awak tengok saya dengan motor roda 3 baru saya menyantuni pengundi saya. Okey, kita turun padang waktu hujan lebat, basah kuyup saya. Serahkan pampers kepada pengundi saya. Menangis makcik itu mengatakan kat saya, dia selama ni pun dia tak pernah tengok pemimpin yang macam saya ni berjiwa rakyat. Maknanya pada dia dulu YB dulu dia kata nak jumpa pun susah. Ini YB datang dengan roda 3, bayangkan depan rumah sendiri bagi pampers. Jadi terharu, memang terharu mereka terharu. YB, selain daripada track record YB, viral ni apa semua, YB adalah orang yang menjatuhkan dua kerajaan. Satu kerajaan PH, satu kerajaan BN. Mungkin YB boleh ulas tentu dulu sebelum saya masuk soalan yang nombor 2. Dia mudah saja. Ketika saya dalam PH, okay, 3 adun ni hilang kepercayaan kepada Adli Haji Azhari. Muhammad Rafiq, Esko, Muhammad Jalani, Esko, YB Fendi, Esko. YB Nizam tak keluar, Datuk Nur Nizam tak keluar, tumbang PH. Bila PH tumbang, dah tak ada kerajaan lagi. So, kalau saya nak berhijrah ke satu parti lagi, tak ada masalah kot. Yang mana dulu saya berjanji dengan pengundi saya, nak bagi perkhidmatan. Betul. Mana mungkin kalau saya jadi pembangkang, ni pembangkang ni di ibarat macam anjing nyalak bukit lah. You faham tak? Dia menyalak je. Bukit tetap bukit, anjing tetap anjing. Okay? Tak ada jalan perisaian dan tiada perisaian. Jadi pada saya mengambil satu jalan yang agak orang kata mudah. Okay? Saya keluar daripada PH pada ketika itu. Bebas. Sampai kali ini saya pun bebas juga. Bebas bersuara, bebas bekerja. Jadi siapa kata yang tumbangnya kerajaan PH disebabkan Datuk Nur Nizam? Bukan. Okey, sebabkan 3 orang ini. Jadi 3 orang ni keluar, tumbang. Datuk Nur Nizam menyokong kerajaan. Saya menyokong kerajaan yang ada. Okey, untuk supaya saya menjadi seorang wakil rakyat yang boleh membela pengundi-pengundi saya. Okey. Manalah tahu pula duduk di kerajaan yang satu lagi yang kononnya harmoni. Harmoni. Okey. Jadi indah khabar lagi rupa kan tak? Jadi bila kita duduk dalam itu, Esko Kerajaan Negeri Melaka, satu badan yang awak agak memang pembuat dasar lah. Keputusan, dasar, semua akan diputuskan di meja Esko. Betul? Tapi itu tidak berlaku. Sebahagiannya, okay, dibincangkan atau dibentangkan dalam Esko Kerajaan Negeri Melaka, tetapi ditangguhkan tak apa. Sepatutnya kalau ditangguhkan, benda itu harus dibawa ke meja Esko Kerajaan Negeri Melaka balik. Betul? Betul. Dan dibincangkan semula. Tapi itu tidak berlaku. Tapi YB, kalau dalam kes YB ni, selepas YB membantu PH lah, ataupun jatuhkan kerajaan BN, tapi kemudian PH macam tidak menyokong YB, tak benarkan bertanding, macam kenyataan yang kita rasa macam agak melampau daripada si Usaha Agung DAP. Dia kata yang menolak terang-terangan YB untuk jadi sebahagian daripada PH. Apa komen YB? Komen saya mudah sajalah. Okay. Siapa itu Lim Guan Eng? Siapa Lim Guan Eng? Saya tak tahu hebat sangat ke Lim Guan Eng ni. Okay. Saya pun dulu bekas timbalan pengurusi DAP Negeri Melaka. Cerita dalam DAP itu dalam poket saya lah. So cakap Guan Eng, dia mudah saja dah kan. Datuk Nur Nizam nak bertanding atas parti mana, itu hak dia. Asalkan dia parti DAP, kita tak masuk sudah. Betul? Ada Datuk Nur Nizam kata nak tanda atas tiket DAP? Ada ke? Tak ada. Jadi kalau tak ada tu, cakap dia, kalau orang Melayu katanya, hidung tak mancung, jangan pipi tu sorong-sorong. Kenapa dia memang geram betul dengan YB Nur Nizam ni? Dia mudah sajalah. Okey, pada saya satu je lah. Okey. Dia ni marah saya ni bukan kerana dia marah. Dia mendengar. Di Melaka ni kita ada 2 tim DAP. Satu tim A, satu tim B. Yang tim B ni
Ahli Parlimen Kota Melaka. Ha. Ku Pei Tiong. Okay. Yang satu lagi, Teh Kok Liu. Dulu saya penyokong Teh. Tegar. Ketika saya dalam DAP pun banyak lagi orang kata cawangan-cawangan yang saya tubuhkan. Okay. Jadi ketika saya keluar daripada DAP, cawangan itu saya serahkan kepada YBT. Jadi Ku Pei Tiong ni tak pernah menang sebagai pengusi. Okay. Yang konon katanya hebat. Kan? Hebat. Tapi akhirnya bila kita adakan pemilihan pengurusi DAP Negeri Melaka, beliau tumbang. Tumbang kenapa? Datuk T ni dia bijak. Dia seorang pemimpin yang awak tengok, humble, bagus. Saya panggil dia abang. Okay. Sebab kat sini kita tengok, dia ambil 3 kaum. Dalam DAP itu ada Melayu, saya. Dalam DAP itu ada Cina, dia. Dalam DAP itu ada India, Sami. Sami Naden. Jadi ketiga-tiga kita ni bergerak agresif. Jadi untuk nak tumbangkan kita agak sukar. Jadi kalau saya comeback balik, you bayangkan, sampai ketua lah dia tak ada can untuk duduk jadi pengurusi DAP Negeri Melaka. Pada saya dia pun memang tak layak. Tak layak. Tak layak. Begitu juga dengan Kota Laksmana. Dia ni seorang pemimpin yang pada saya memang saya tak tahulah macam mana dia boleh jadi wakil rakyat. Okey? Tak layak jadi wakil rakyat. Saya cabar dia datang di Don Pegalan Batu, bertanding dengan Datuk Norizam, kita tengok. Oh, dia tahu langit tinggi rendah. Dari segi reaksi kaum masyarakat Cina, penyokong-penyokong DAP kepada YB, macam mana? Saya mudah saja. Saya membela semua kaum. Cina, Melayu, Cina, India. Maknanya kita tidak boleh mengabaikan sesuatu kaum. Kita merdeka pun di atas dasar 3 kaum. Ya, betul. Jadi saya menjaga kepentingan 3 kaum ni. Okey, perayaan Melayu kita buat. Chinese New Year kita buat. Deepavali kita buat. Bagi kit makanan, semua dapat. 7,000 rumah dapat. Maknanya 22,000 pengundi saya ni semua dapat dah kit makanan. Okey, yang tak pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu lah. Okey, saya buat. Saya tuan padang sendiri. Saya tangan sendiri bagi. Maknanya 22,000 pengundi kita ni sekarang ni. Okey, maknanya bukan tiap-tiap orang dapat. Maknanya isi rumah ni kalau kita pecahkan dia bukan 7,000 rumah lah. Yang telah saya bagi semua. Tangan saya sendiri tu. Kami ada meneliti bahan-bahan kempen yang diedarkan. Antaranya salah satunya mengenai rakaman. Yang ini rakaman dalam sidang yang mengangkat YB sebagai juara menembak babi. Adakah ia memberi kesan kepada pengundi di kawasan majoriti Melayu? Tak ada. Tak ada. You kena ingat isu babi ni sebenarnya isu yang saya telah dulu banyak kita tengok esko-esko yang terdahulu okay, tak buat kerja. Maksudnya? Tak buat kerja dah, tak tahu padam. Kenapa nak takut menyelesaikan masalah isu babi? Babi masuk masjid. Minum air kolah. Bayangkan kita ambil wuduk. Di luar sana fikir-fikirkan. Babi masuk sekolah. Anak kita pergi sekolah. Orang Melayu memang tak boleh sentuh benda-benda macam tu. Jadi YB menyelesaikan isu tu? Iya. Adakah itu satu benda yang tidak baik? Dari segi dasar dia, benda tu memang benda baik. Yang tidak baik ni persepsi orang. Mana kita boleh tutup mulut orang? Betul tak? Ada benda-benda yang viral tentang YB ni. Saya nak tanya pendapat YB lah. Apa YB rasa? Macam video dalam Dewan yang bergaduh tu, yang ni apa semua. Adakah video tu memberikan satu kelebihan, advantage kepada YB ataupun bagi satu backfire kepada YB? Dia tidak. Kalau you tengok dalam parlimen pun. Dia macam tu, dia mesti perang. Keadaan itu memang akan jadi begitu. Dia Dewan tempat kita membawa suara rakyat. Okey? Macam saya bawa suara rakyat. Negeri Melaka dan juga pengundi di Don Pegalan Batu. Jadi bila bijak dia punya soalan, bijaklah jawapan dia. Kalau bodoh soalan dia, bodohlah jawapan dia. Betul tak? YB memang sound direct Memang tak. Itu makanan dia. Kalau kita dah cakap, contoh dia tanya saya. Dia kata, Pegalan Batu, boleh tak saya tanya dengan awak sekiranya penambakan laut itu berlaku, apakah berlakunya tentang nasib nelayan? Kita jawab mudah saja. Ya, saya esko pertanian nelayan di bawah portfolio saya. Apa yang berlaku di laut, saya tahu. Itu sebab mereka gelarkan saya Laksmana. Sebab saya turun ke laut. Tak ada esko yang turun ke laut malam, pagi, malam. Tak ada. Kita buat. Kita naik kapal pintas daripada Kanada. Okay? Daripada maritimnya. Kita turun Padang. Kita tangkap kapal-kapal besar yang menyalahi undang-undang, yang anchor, parking tak tentu hara.
menyusahkan nelayan nak menangkap ikan. Ini semua benda-benda yang telah dilakukan oleh saya. Semasa ada jawab ni, Ya. ramai yang nak tahu apa punca sebenar YB tarik sokongan kepada Kerajaan Negeri Melaka yang dirajui oleh Tok Leman. Adakah kerana salah guna kuasa, kelemahan pentadbiran, atau ada susuk lain yang menerjai kerajaan negeri selain Datuk Sulaiman? Saya dengan Datuk Sulaiman Maali kami tiada apa masalah. Okey. Yang kami ada masalah itu, macam kata Datuk Seri Desharun, atas gunung ada 2 lion. Oh. Faham? Maksud dia, keputusan dasar tu tidak boleh dibawa balik dan akhirnya keputusan itu diluluskan. Kenapa diluluskan? Kita ada 10 exco. Kenapa tak dibawa ke meja exco balik? Alih-alih kita tahu dah lulus saja. Ada yang di luar sana kata, kenapa kita tak mau report SPRM? Takkanlah kita nak bagi buat sampai macam tu sekali. Ini kerajaan kita, betul tak? Nanti kalau kita rasa kita tak sesuai, kita rasa kerajaan ini dah tak saluan dengan kita, lebih baik kita tarik diri. Saya cakap dengan awak tu serang lah. Tak ada pemimpin yang gentleman macam kita lah. Letak jawatan tau, bergaji besar. Tapi itu 4 orang tu. Tak, saya beritahu awak. Awak sanggup tak letak jawatan kalau awak bergaji besar? Saya tanya awak dulu. Itulah. Susahlah juga. Susah betul. Kita buat. Kenapa? Kerana prinsip. Prinsip kita apa? Kita tak nak sekali dengan orang yang pada saya dia rakus, dia jahil. Dia apa ni? Dia mungkak, dia buat benda-benda yang tapi YB berkorban lah. YB berkorban. Tapi apakah YB rasa pengorbanan YB nanti, itu? saya nak habiskan dulu ni dulu. Ini penting ni. Saya nak beritahu dengan rakyat negeri Melaka. Bila kebatilan, kerakusan, kejahilan, kemungkaran tu berlaku di depan mata saya, okey, dalam exco Kerajaan Negeri Melaka, awak rasa-rasa kalau dah yang haram itu dihalalkan, awak rasa-rasa boleh saya duduk sekali? Boleh? Yalah, saya faham YB punya maksud tu. Maknanya dekat sini kita 4 orang ni ada prinsip. Kita letak jawatan, bukan kita disikirkan. Sepatut kita ni digelarkan penyelamat. Kita telah menyelamatkan masa depan anak bangsa kita. Tapi YB Yang katakan pengkhianat itu 7 orang yang tak mau keluar itu. 7 orang yang masih lagi konon seronok. Exco Kerajaan Negeri Melaka boleh gunakan kereta rasmi lagi. Dan kami ni letak jawatan secara terhormat. Hilang jawatan, hilang gaji besar. Apa kami dapat? Pangkat besar. Tak ada. Akhirnya kita macam orang biasa juga. YB berkorban. Saya setuju. YB antara yang berkorban untuk ni. Tapi macam mana daripada 4 orang tu 2 orang selamat? Awak tinggal YB ditinggalkan. Macam mana YB punya? Itu bukan ditinggalkan. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Apa cerita? Betul. Dia mudah saja. Kami keluar berprinsip. Akhirnya masing-masing buat keputusan masing-masing lah. Kalau dia kata nak masuk PH, itu hak dia. Kan? Kalau dia kata nak masuk amanah, itu hak dia. Itu sebab saya kata tadi, siapa Lee Kuan Eng nak menghalang saya? Begitu juga kita tidak boleh menghalang hak seseorang itu. Tiada undang-undang yang mengatakan saya tak boleh bertanding di atas parti tersebut. Tiada. Ada ke? Tiada. Jadi kalau kata Idris Harun nak masuk PH, itu hak dia. Kan? Kalau Azman kata dia nak masuk PH, itu hak dia. Saya still bebas lagi. Itu hak saya. Kenapa saya nak bebas? Saya tidak mahu orang menggelarkan saya katak. Awak kena faham tak saya cakap? Katak ni dari satu parti ke satu parti, itu katak. Tapi keluar daripada PS setelah PS tumbang, sampai ke hari ini bebas, itu bukan katak. Itu saya nak betulkan. Okey? Orang yang bercakap tu, kena ingat sikit. Okey. Kalau sekiranya nasib tidak menyebelahi YB dalam pilihan raya kali ini, apakah perancangan YB selepas ini? Adakah masih terus ingin membantu rakyat? Mudah saja. Saya kata orang 4 wakil rakyat ni tolak 1/5 sekarang tengah menabur janji ni. Tok Nur Rizam sudah menabur bakti. 3 tahun setengah. Okey? Kena ingat. Akhirnya bola tu kita bagi kepada rakyat balik. Saya dah buat yang terbaik. Apa yang saya tak buat untuk Pekalan Batu? Saya kata antara 28 YB yang ada ni, saya rasa saya yang terbaik kot. Saya bukan saya nak puji saya. Tapi you boleh buka Facebook saya lah. Dalam Facebook saya, kau YB atau aku YB, you boleh tengok komen-komen orang. Betul? Dekat sini kita dah buat. Kalau kita dah menyantuni rakyat, dah menghambakan diri untuk rakyat, kita tiada protokol, turun padang dengan slipper RM2, dengan motor cabuk, kita turun dengan roda 3. Motor buruk kita turun menyantuni rakyat. Bersama-sama dengan rakyat. Okey? Mendekati rakyat. Bila rakyat berada dalam keadaan susah pada ketika itu PKP. Kan? Kita menyantuni.
Turun padang bagi kin makan. Kalau itu pun rakyat kata tak nampak. Dan hari ini kita nak memilih pada 20 bulan seorang wakil rakyat. Wakil kepada rakyat. Wakil ke rakyat mesti ada jiwa rakyat. Dia mesti menjiwai. Kalau tak menjiwai, dia tak akan jadi wakil rakyat. Betul tak? Ya. Jadi saya dah buat semua. Dah jadi wakil. Dah kata apa? Dah berjiwa rakyat. Dah menyentuh rakyat. Memberikan segala-galanya. Segala-galanya. Okay? Kalau itu rakyat kata, Dato' Nur Rizal, aku tolak engkau. Maknanya, saya reda. Saya berhenti. Ketika nama saya sedang apa? Sedang naik dan wangi. Bukan kata saya berhenti ketika orang tengah mengutuk saya. Andai kata menang. Sebagai bebas tak boleh. Sebagai bebas dia kena memilih antara BN, PH dan Perikatan Nasional. Baik. Macam mana tu? Kita bergabung tak ada masalah. Tetapi tetap bebas. Seperti mana yang sebelum ini. Saya dalam kerajaan negeri Melaka. Bebas. Tapi bebas. Esko kerajaan negeri Melaka. Betul? Jadi saya tak boleh gunakan, saya kalau dah menang, ini kepentingan rakyat, kita tak boleh membelakangkan lah. Saya tak boleh gunakan ego saya, maknanya aku tak mau bergabung. Tak boleh lah macam tu. Segi dasarnya, kita boleh berbincang. Tapi kaedah dia, bersyarat. Bersyarat Kita tak mau lagi benda-benda yang orang kata yang sudah-sudah ni berlaku lagi. Tak mau. Okey? Ini hak rakyat, pulangkan pada rakyat balik. Okey? Wabi, ini satu lagi pandangan daripada pembaca ni. Dia kata tambak laut bawa pulangan besar untuk kerajaan negeri kerana laut itu luas untuk nelayan. Kata Datuk Seri Raut semalam di Portal Malaysia Kini. Sedangkan isu ini dilihat menimbulkan kemarahan golongan nelayan. Apa pandangan YB? Pandangan saya mudah saja. Macam saya kata Kota Laksmana, bila dia tanya saya soalan yang tadi tu. Saya kata dengan dia, dah kena keputusan dasarnya kita tak dapat lagi. Setiap atau seinci laut yang hendak ditambakkan tu, bila dia merosakkan ekosistem, dia datang lagi, dia mesti mendapat laporan teknikal daripada EIA, FIA dengan HIA. Okey? Maknanya laporan tu mesti sampai kepada di atas meja saya. Betul, saya Esko Pertanian. Nelayan dia buat portfolio saya. Kalau saya tak dapat laporan daripada laporan teknikal daripada orang yang pakar, tak di atas meja saya. Kalau saya buka kat situ, dia mengatakan ianya menyusahkan nelayan, merosakkan ekosistem, nelayan tak pergi ke laut mencari makan. Sebagai Esko, saya akan menolak. You tahu kan, saya seorang Esko yang agak tegas. Saya akan tolak nanti. Bila kata saya tolak, maknanya saya jaga kepentingan nelayan. Kan? Itu pun Kota Laksmana tak faham lagi. Dia tanya kenapa tak jelaskan lagi. Kenapa tak jelaskan lagi? Yang tu yang kena jerit tu. Itu makanan dia. Okey? Okey. Barisan Nasional ada manifesto. PH dia tetap mau guna manifesto. Dia dah pakai pelan tindakan. PN ada manifesto. YB untuk Pekalan Batu, apa manifestonya? Manifesto kita bukan berjanjikan bulan dan bintang. Manifesto kita bukan kitab. Manifesto kita mudah orang faham. Satu daripadanya, kita tahu Pekalan Batu. Okay, kampung dalam bandar. Bila kampung dalam bandar ni, bila hujan sikit je, dia akan jadi banjir. Okay? Jadi sistem peparitan tu, kita kena selesaikan. Isu banjir pun kita selesaikan. Melaka ni isu banjir ni dia mudah saja. Kalau laut kita boleh tambak. Laut kita menjadikan pulau Melaka, betul? Takkan isu banjir kita tak boleh selesaikan. Kan? Dia mudah saja. Melaka ni bila hujan lebih, dia akan jadi banjir. Betul? Bila tak ada hujan dia akan jadi apa? Kemarau. Jadi apa sebagai kerajaan negeri Melaka, pelan tindakannya mudah saja. Mewujudkan banyak lagi pusat tadahan air. Itu pun kita tak boleh buat. Itu yang saya katakan tadi, kalau laut boleh tambak, laut menjadikan pulau, takkan pusat tadahan air tak boleh buat. Itu menunjukkan kerajaan itu gagal. Gagal, okey? Awak kena faham. Bila kata banjir, B40 ni membeli barang daripada Kos Memut. Buat pinjaman daripada Kos Memut. Betul? Bila banjir, perabot tergendam. Habis. Kembang tak? Kembang, okey? Macam biskut kena gendam. Kembang, kan? Jadi bila kembang, hutang kena bayar tak? Hutang kena bayar. Perabot kosa tak? Kerajaan negeri bagi berapa? RM200 cukup. Jadi fikir-fikir kalau yang di luar sana, okey, kalau dengarlah dia orang punya janji ni, memang orang kata memang sedap telinga lah, bulan dan bintang, kan. Dan saya nak tegur sekejap lagi. Tadi ada satu pemimpin daripada UMNO, pemimpin tertinggi dia orang, okey, yang mengatakan jangan pilih parti bebas. Parti bebas ni tak ada masa depan. Kata dia lah, konon dia lah. Kalau nak pilih, pilihlah parti yang besar. Okay?
Lagi besar parti tu, lagi kuat mentega darah dia. Saya beritahu dengan awak. Okey? Jadi saya parti bebas. Okey? Kita buat kerja untuk rakyat ikhlas. Okey? Kita tuan padang yang tu ni rakyat. Betul? Tu yang saya katakan saya tak ada IR. Tapi saya ada JR. Jiwa rakyat. JR Jiwa rakyat. Bakti tu saya dah confirm memang ada. Pada nama lah. Pada nama dah lah. Pada nama. YB, saya pun tak sangka setengah jam berlalu dengan begitu cepat. Yep. Terima kasih kerana meluangkan masa YB yang sibuk untuk berkempen bersama-sama dengan kami. Mungkin YB ada sepatah dua kata nak ucap kepada pengundi-pengundi Penggalan Batu. Okey, saya Dato' Nur Hizam bin Hassan Bakti yang akan bertanding di N15 Penggalan Batu. Okey. Menasihatkan kepada pengundi saya, satunya daripadanya keluar mengundi. Yes. Pada 20 bulan. Dua, pilihlah pemimpin ataupun calon yang betul-betul boleh buat kerja. Okey, jangan pilih parti. Kalau pilih parti, silap diorang mati. Okey? Jadi, pilih pemimpin yang boleh buat kerja dan boleh menyelesaikan masalah rakyat. Okey? Tiga, saya akan bertanding di atas tiket bebas berlogokan kunci. Jadi harapan saya, okay, dan saya merayu kepada pengundi di Dom Penggalan Batu agar dapat memilih saya sekali lagi, okay, untuk menjadi wakil rakyat di Dom Penggalan Batu bagi menyelesaikan masalah banjir, masalah-masalah kebajikan negeri dan banyak masalah lagi yang saya akan selesaikan di Dom Penggalan Batu. Terima kasih YB. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada YB yang datang dan kepada YB dan seluruh rakyat negeri Melaka, pengundi-pengundi Melaka. Selamat mengundi pada 20 November ini. Keluar beramai-ramai, pagi hari keluar beramai-ramai, buat undi. Itu adalah hak kita sebagai rakyat dan pengundi di Melaka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.